Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup C Johor Bahru ingin membentangkan tentang tokoh pendidikan negara iaitu Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Kumpulan kami terdiri daripada pertama, Azul Rambawi bin Sanusi, ID number 290928. Kedua, Gabri Deri anak janda, ID number 290930. Ketiga, Khairul Ikhwan bin Kalazin, ID number 290952. Keempat, Nurhas Dalina bin Muhammad Din, ID number 290998. Dan akhir sekali iaitu saya, Siti Aidayu binti Syafi'i, ID number 291021. Pendidikan didefinisikan sebagai cara untuk mengembangkan penampilan, kebiasaan dan sikap yang menjadikan seseorang itu agar lebih baik. Pendidikan juga merupakan proses membentuk perkembangan anak dan melatih perkara baik untuk mencapai kebahagiaan seseorang. Kerana itu, ikon yang diteladani hendaklah menjadi pemimpin yang berakhlak tinggi sehingga meninggalkan kesan kepada jiwa yang menteladaninya. Proses mengajar dan belajar tentang sesuatu yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat diberikan melalui pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan. Matlamat pendidikan adalah membina manusia berdasarkan fitrah dan mewujudkan keharmonian diri. Pada masa hadapan, pendidikan adalah sangat penting dan membantu dalam peluang pekerjaan. Tokoh pendidikan adalah ikon yang boleh diteladani kerana mereka adalah orang yang paling banyak berjasa kepada negara. Antara sikap yang harus diteladani adalah jujur dan dalam semua perkara walaupun terdapat pelbagai rintangan dan cabaran. Selain itu, mereka juga mempunyai jiwa yang besar dan bersikap berlapang dada dalam apa jua tanpa merasa putus asa dalam pelbagai kegagalan. Antara tokoh pendidikan yang banyak berjasa adalah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid yang satu-satunya diberikan gelaran Profesor Diraja. Tentang latar belakang Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada 28 Februari 1922 di Kota London. Beliau selesa digelar sebagai Pak Ungku. Bapa beliau berketurunan di Raja Johor dan merupakan Lieutenant dalam pasukan Timbalan Setia Negeri Johor. Ibunya pula bernama Hamidah binti Abdullah, merupakan wanita Inggeris. Namun pada usia beliau 2 tahun, ibunya telah meninggal dunia pada tahun 1924. Ayah beliau seorang yang pintar dan pernah belajar di Universiti Cambridge dan juga boleh berbahasa Parsi, Arab serta Sanskrit. Pada usia beliau 5 tahun, beliau telah dibawa pulang ke Batu Pahat. Beliau merupakan sepupu kepada Al-Talas bersaudara iaitu Syed Hussein, Syed Muhammad Naqib, Syed Zidal, juga Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar di sebelah bapanya. Beliau telah berkahwin dengan Sharifah Azhar Aziz Muhammad Al-Ghaffar yang dikenali sebagai Mak Ungku yang berdarah campuran Melayu, Turki dan Arab. Hasil perkahwinan beliau, mereka dikurniakan anak pada 27 Ogos 1947 iaitu Yang Mulia Tan Sri Datuk Ungku Zeti Akhtar Aziz yang merupakan mantan Gubernur Bank Negara Malaysia. Setelah pemergian isteri pertama beliau pada 9 Julai 2012, beliau telah berkahwin dengan bekas naib yang di-Pertua Angkatan Koperasi Malaysia Berhad iaitu Rohaya Ahmad Bahrin. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halena Hamid. Sebelum saya memulakan pembincangan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gabri Deri, anak janda, nombor matrik 290930. Pada hari ini saya akan membentangkan sejarah pendidikan Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Ngee Johor Bahru. Seterusnya beliau menyambung pelajaran di Sekolah Bukit Zahra dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di Sekolah Melayu Batu Pahat English College Johor Bahru. Kemudian pada tahun 1940 hingga 1941, Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid telah menyambung pengajian beliau untuk memperoleh diploma seni di Rafael College Singapura. Mata pelajaran yang diambil oleh beliau adalah berkaitan ekonomi, sejarah dan bahasa Inggeris. Bagaimanapun, pendidikan beliau tertangguh seketika berikutan peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Kecekalan beliau dalam menuntut ilmu telah membolehkan beliau untuk menyambung pelajarannya semula ke peringkat ijazah sarjana muda sastra ekonomi di Universiti Malaya Singapura sehingga berjaya memperoleh ijazah ekonomi kelas pertama pada tahun 1951. Beliau pernah ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pengajian
pengajian beliau di London School of Economy LSE. Tetapi atas dasar minat beliau terhadap permasalahan orang Melayu yang miskin, beliau telah menolak tawaran tersebut. Beliau telah dilantik menjadi pensyarah ekonomi di Universiti Malaya, Singapura mulai 1952 hingga 1961, iaitu setelah mendapat ijazah dari universiti tersebut pada tahun 1951. Tidak sampai di situ, pada tahun 1964, beliau telah melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu ijazah Doktor Falsafah dalam bidang ekonomi di Universiti Waseda, Tokyo, Jepun. Beliau merupakan anak Melayu yang pertama yang berjaya menamatkan pelajaran ijazah Doktor Falsafah dalam bidang ekonomi di Universiti Waseda, Tokyo oleh sebab Ayanda Ungku Abdul Aziz mahu beliau hidup membesar sebagai orang Melayu. Ungku Aziz dibenarkan menetap di London yang sudah terbukti memiliki sistem pendidikan jauh lebih baik dari Malaysia. Walaupun telah menamatkan zaman pengajian dan sudah mendapat sebelum ijazah, beliau tetap menjalankan pendidikan tentang kemiskinan orang Melayu di Malaysia. Beliau telah mengambil masa selama 6 tahun bagi menjalankan kajian tersebut yang bermula pada tahun 1963 di Ulu Tiram, Johor dan seterusnya ke negeri Kedah serta Perlis. Beliau kemudiannya meneruskan kajian ulang-alik selama setahun bersama seorang pembantu sehingga ke Berserah Pahang, iaitu di kawasan Pantai Timur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Ikhwan bin Krazin, nombor matriks 290952. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan sumbangan besar Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz. Sumbangan yang pertama ialah penubuhan lembaga tabung haji. Profesor Ungku Abdul Aziz merupakan figura yang mencetus pelbagai idea dan sumbangan besar kepada negara. Perubahan lembaga tabung haji merupakan satu sumbangan idea yang berkualiti oleh beliau. Tabung haji merupakan satu organisasi yang berperanan dan berfungsi sebagai mengurus perjalanan para jemaah haji Malaysia. Dalam usaha mengerjakan ibadah haji yang telah difardukan kepada seluruh umat Islam bagi yang berkemampuan, umat Islam didorong untuk menyimpan bagi mereka memenuhi keperluan di Tanah Suci. Pelbagai cara penyimpanan yang telah dilakukan yang belum dipastikan kesuciannya dari unsur-unsur riba. Kaedah-kaedah tradisional juga digunakan, antaranya menjual hasil ternakan ataupun harta-harta warisan. Kaedah ini amatlah memberikan ancaman kepada pertumbuhan struktur ekonomi luar bandar. Oleh itu, atas kebijaksanaan dan kesedaran Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz telah membentangkan sebuah kertas yang bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji. Perbadanan ini ditubuhkan bagi membantu para jemaah haji yang ingin menyimpan wang perbelanjaan ibadah haji yang mematuhi syarat dan tidak melibatkan unsur-unsur yang haram. Menurut artikel Audisi 16 Disember 2020, seramai 1,281 penyimpan yang berdaftar dengan PWSBH dengan jumlah tabungan sebanyak RM45,610. Setelah menghampiri usia 60 tahun, penubuhan tabung haji jelas memberikan impak yang positif kepada masyarakat dalam mendidik sikap menabung sebagai persediaan ibadah haji. Yang kedua ialah pencetus idea penubuhan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia merupakan sebuah perbadanan yang telah ditubuhkan sejak 1971 dan telah diasaskan oleh Ungku Aziz. Empat tunggak strategik yang merangkumi angkasa, iaitu tunggak inovasi, tunggak ekosistem, tunggak ekonomi dan tunggak tadbir urus. Tunggak ekonomi mewakili aspek daya usaha dalam merangsang pembangunan dan kebolehan daya saing ekonomi. Koperasi berteraskan ekonomi kolaboratif bagi mencapai KDNK negara. Selain itu, membangunkan angkasa berdaya kewangan serta dapat mencapai matlamat dalam memperkasakan dan menggerakkan sosioekonomi koperasi yang lestari. Seterusnya ialah ekosistem yang melibatkan pihak kerajaan, pihak swasta, koperasi dan lain-lain NGO ialah termasuk di bawah tonggak ekosistem. Seterusnya, dalam memantapkan serta mengukuhkan rangka kerja perniagaan dan tadbir urus, tonggak tadbir urus merupakan usaha yang diambil oleh angkasa. Seterusnya ialah pelaksanaan dasar ekonomi baru. Ini merupakan program sosioekonomi yang dilaksanakan bagi membasmi dan mengurangi taraf kemiskinan di Malaysia. Langkah yang diambil melalui pelaksanaan program ini ialah dengan meningkatkan pendapatan rakyat serta wujud peluang-peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat tanpa mengira warna, kulit dan agama. Suasana perpaduan kaum di Tanah Melayu menjadi keruh disebabkan pelaksanaan dasar pecah dan perintah Brit Inggeris pada masa dahulu. Pengerasan kaum menyebabkan kurangnya interaksi penduduk di Tanah Melayu. Melayu, India dan Cina merupakan 3 rumpun utama di Tanah Melayu.
Melalui pelaksanaan dasar ini, orang Melayu dilihat sedikit ketinggalan kerana orang Melayu kebanyakannya hidup di kawasan luar bandar dan rata-rata bekerja sebagai petani dan nelayan. Orang Cina pula majoriti yang menetap di kawasan bandar yang lebih maju dari segi ekonomi dan pelajaran. Orang India pada ketika itu lebih ramai menetap di kawasan-kawasan ladang, secara tidak langsung mewujudkan rasa curiga. Dasar ekonomi baharu juga dilaksanakan bagi mempercepatkan lagi proses penyusunan dan penambahbaikan lagi struktur ekonomi di Malaysia. Seterusnya, sumbangan Profesor Ungku Abdul Aziz ialah penubuhan RIDA. RIDA merupakan salah satu usaha yang diperkenalkan oleh Dato' On Jaafar sebagai satu institusi yang banyak membantu membangunkan ekonomi masyarakat luar bandar. Semasa penubuhan RIDA, Dato' On Jaafar telah melantik Ungku Aziz sebagai salah satu ahli dalam lembaga RIDA. Nama RIDA telah ditukar kepada nama baru selepas diperbesarkan kepada Institusi Teknologi Mara. RIDA berperanan membantu membangunkan ekonomi orang-orang Melayu yang dilihat jauh ketinggalan dibandingkan dengan masyarakat kaum lain. Konsep mahu menolong diri sendiri menjadi asas utama yang digunakan sebagai memainkan peranan. Pelbagai usaha yang dilakukan antara dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, kawasan-kawasan luar bandar seperti pembinaan jalan raya, pusat-pusat kesihatan, balai raya di setiap kampung, jambatan yang menghubungkan penempatan dengan sekolah serta bekalan air bersih bagi meningkatkan tahap kehidupan masyarakat luar bandar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azur Rahmawi bin Sanusi, nombor metrik 290928. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil penulisan Ungku Abdul Aziz, di mana secara keseluruhannya setiap karyawan-karyawan ini termasuk Ungku mempunyai visi masing-masing untuk menyuarakan pendapat, pandangan serta perkembangan terhadap satu-satu perkara. Hal ini telah terbukti di mana Ungku telah menulis buku berkaitan perkembangan, perjuangan, ideologi dan hala tuju dalam bidang pendidikan serta ekonomi bangsa Melayu di Asia Tenggara. Antara buku-buku yang pernah ditulis adalah Jejak-Jejak Pantai tahun 2008, Kaedah Belajar, Ingatan dan Ketekunan 1992, yang dimana setiap tajuk-tajuk ini merujuk kepada bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi. Contoh bidang ekonomi adalah Wawasan 2020 dan Perubahan Paradigma dalam Pemikiran 1992, di mana Wawasan 2020 ini terkandung dalam DEB. DEB maksud Dasar Ekonomi Baru. Seterusnya Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu, ini pemikiran dan bahasa. Dan seterusnya Minda Melayu itu sendiri pada tahun 1992, Penyelidikan, Perundingan dan Penerbitan Universiti Melaya yang merujuk kepada bidang pendidikan. Seterusnya, walaupun Ungku Aziz ini berketurunan Turki, namun semangat bangsa Melayu tetap tebal dalam diri beliau, yang boleh dibuktikan dalam karya-karya penulisan. Selain pelbagai idea telah diterjemahkan dalam penulisan serta kata-kata pujangga diterapkan untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman si pembaca. Selain hasil penulisan buku oleh Ungku Abdul Aziz ini juga terkesan kajian terhadap bangsa Melayu silam, di mana pemikiran ini wajar untuk diangkat bersesuaian dengan kaedah moden semasa. Berikutan, suatu ketika dahulu bangsa Melayu merupakan bangsa yang digeruni dengan kehebatannya dalam urusan bidang perniagaan antarabangsa. Karya yang dihasilkan oleh Ungku Abdul Aziz ini mempunyai huraian yang memberi pemahaman perubahan kaedah semasa seperti kemiskinan luar bandar dan kemiskinan di bandar serta dasar-dasar negara untuk menaik taraf ekonomi rakyat. Perkara ini turut dibuktikan oleh Ungku, di mana beliau turut terlibat dalam pembentukan dasar ekonomi negara DEB pada tahun 1971 bersama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tunku Abdul Razak. Secara amnya, penulisan Ungku Abdul Aziz ini berpaksikan kepada perjuangan untuk memajukan bangsa Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Hasil-hasil karya ini membuktikan bahawa Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid ini amat peka dan prihatin kepada bangsa Melayu. Selain mempunyai pendapat bahawa ilmu-ilmu yang dibawa oleh Barat adalah kosong dan tidak mempunyai teori-teori yang kukuh bagi kemajuan bangsa. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asdana Muhammadin, nombor metrik 290998, akan memberi penerangan berkaitan dengan pengiktirafan yang diterima oleh Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Pak Ungku, yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia dan pihak kerajaan luar negara
di atas kecemerlangan beliau sebagai ahli akademik. Okey. Pada 9 November 2006 telah wujud kursi Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz di Universiti Melaya. Ini berikutan daripada usaha beliau dalam pembasmian kemiskinan dalam masyarakat Malaysia. Dengan menggunakan teori Sarung Index, beliau membuat pengukuran kaya dan miskin masyarakat itu, iaitu dengan melihat jumlah sarung yang dimiliki oleh seseorang individu. Okay, pada 17 Jun 1978, beliau telah mendapat pengiktirafan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana beliau telah diberi penganugerahan gelaran Profesor Diraja Ekonomi dalam Pembangunan Luar Bandar. Dan pada ketika beliau berumur 42 tahun, gelaran tertinggi yang diterima oleh beliau adalah Profesor Diraja Yang Mulia Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. Okay, seterusnya kerajaan memberi pengiktirafan bersempena peranan besar yang dimainkan oleh beliau sebagai pengasas angkasa melalui Kongres Kerjasama Se-Malaysia pada tahun 1966 dan Kongres Se-Malaysia kedua pada tahun 1971. Pengiktirafan tersebut diberikan bagi tujuan penyatuan serta perwakilan kepada gerakan koperasi di peringkat nasional dan antarabangsa pada 23 Mei 1996. Okey. Seterusnya kerajaan telah memberikan beliau tokoh wira koperasi di mana diberikan pada bersempena Hari Koperasi Antarabangsa ke-79 dan sambutan 30 tahun angkasa. Okey, beliau juga menerima tokoh koperasi negara pada 21 Julai 2002, iaitu pada sambutan pertama kalinya Hari Koperasi Negara. Dan pada 19 Oktober 2007, beliau telah terpilih oleh ICA untuk penganugerahan Rock Pioneer Award. Okey, seterusnya pada tahun 1997, beliau menerima anugerah Tokoh Mahal Hijrah 1418 yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini ekoran daripada sumbangan beliau dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam di Malaysia. Okay. Pada 11 Mei 2005, beliau telah diberikan anugerah Melayu Terbilang yang disampaikan oleh Presiden UMNO yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia semasa sambutan ulang tahun ke-59 UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Okey. Pihak Pejabat Pos Malaysia Berhad juga telah memahatkan gambar Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz di salah satu stem khas bersempena mengenang segala sumbangan tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di Malaysia. Okay. Seterusnya pengiktirafan beliau di mana nama beliau telah digunakan di beberapa tempat di Malaysia. Okey, contohnya Sekolah Menengah Kebangsaan Ungku Aziz di Sabak Bernam dan Kolej Kediaman Ungku Aziz dan Dewan Ungku Aziz yang terdapat di Universiti Melaya. Okey, pihak swasta juga tidak ketinggalan untuk memberi pengiktirafan kepada Pak Ungku, di mana pada 24 November 2008 beliau telah diberikan anugerah paling berprestij di Malaysia. Okay, anugerah tersebut diberikan oleh Petronas bersama Exxon dan Shell kerana kecemerlangan yang disumbangkan dan keberhasilan terhadap organisasi yang membawa kesan yang baik kepada Malaysia dan juga rakyat. Okey. Kerajaan luar negara juga memberikan pengiktirafan kepada beliau, antaranya kerajaan daripada Perancis, kerajaan Perancis, iaitu anugerah Ordre des Arts et des Lettres, dan pihak kerajaan Jepun pula memberikan anugerah Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure. Itulah antara pengiktirafan yang diberikan kepada Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Sekian saya daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, dengan penerimaan pelbagai penganugerahan dan pengiktirafan daripada pelbagai pihak, Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid wajar dijadikan sebagai ikon ilmuwan dan hasil daripada karyanya wajar untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kepada generasi mendatang. Bagaimanapun, pencapaian ini perlulah dikekalkan agar bangsa Melayu akan terus maju ke hadapan dalam penguasaan ilmu pendidikan dan ekonomi. Prinsip perjuangan ini juga perlu diterapkan dalam minda bangsa Melayu dari segi pembacaan berkaitan penulisan hasil daripada karya Allahyarham Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Sebagai mengenang jasa Allahyarham Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid, sebuah buku telah dihasilkan oleh Profesor Emeritus Asmah Haji Omar yang diterbitkan pada tahun 2015.
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berjudul Riwayat Ungku Aziz. Buku ini diciptakan adalah untuk mengupas hasil daripada penulisan linguistik yang pernah dihasilkan oleh Allahyarham sepanjang kehidupannya bergelar tokoh ilmuwan bangsa. Berkekalkan semangat perjuangan adalah menjadi satu inspirasi kepada Allahyarham untuk menyumbangkan bakti kepada bangsa Melayu amatlah dihargai serta dikenang sepanjang zaman. Semoga Allahyarham Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih.